Sejak memimpin UMNO pada 2018 dan mengekalkan jawatan sehingga pemilihan parti Ogos lalu, pelbagai peristiwa episod hitam putih serta cabaran diharungi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Selepas UMNO Barisan Nasional BN kecundang pada pilihan raya umum ke-14 5 tahun lalu, Ahli Parlimen Bagan Datuk ini boleh dikatakan Presiden UMNO yang paling banyak berdepan tekanan dari sudut politik, pentadbiran dan perundangan. Kini partinya kembali menjadi sebahagian daripada kerajaan dan beliau sendiri menggalas amanah selaku Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Ahmad Zahid mengimbau liku-liku diharungi dan harapan masa depan. Mengenai prestasi UMNO dalam PRU 15 dan PRN yang dilihat buruk berbanding PRU 14. Apa komen Datuk Seri dan langkah drastik yang bakal diambil? Kita harus melihat perlatar belakangan bahawa pencapaian terbaik ialah pilihan raya umum ke-11. Ya, ketika Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Selepas itu dia menurun. Pilihan raya umum ke-12 kita tak dapat 2/3 majoriti. Apabila Datuk Seri Najib ambil alih, prestasi kita pun tidak dapat 2/3 majoriti hinggalah pilihan raya umum yang ke-14. Ya. Namun kita boleh membentuk kerajaan ketika itu. Ya. Tapi dalam pilihan raya umum yang ke-15 kita harus mengetahui bahawa kita diserang bukan saja daripada luar, tetapi kita dipecahkan daripada dalam. Terlalu ramai yang mengkhianati parti sendiri. Ya. Dan di dalam usaha pembersihan ini tentunya saya yang menjadi sasaran. Ya. Bukan mudah untuk mengendalikan sebuah parti yang dilemahkan daripada dalam. Ya. Dan kita tahu bahawa beberapa parti yang menjadi stru politik kita melaksanakan dasar bagi menanamkan kebencian pada kita dan pada waktu yang sama menggunakan pengkhianat dalaman untuk memecahkan parti dari dalam. Dan ini cukup sukar tetapi tidak mustahil untuk kita emerge, untuk kita bangkit semula. Ya. Jelas daripada beberapa pilihan raya kecil selepas PRU yang ke-15, ya, kita beroleh kejayaan. Ya. Walaupun di dalam PRN di 6 negeri kita tahu pihak setru politik kita menggunakan kaedah 3R, ya, dan mereka menggunakan pelbagai muslihat oleh para musibat pada parti-parti berkenaan untuk membalingkan dan mencemarkan imej kita. Apatah lagi saya sendiri, ya, telah menghadapi 87 pendakwaan yang dilakukan oleh pemimpin yang menjadi Perdana Menteri semula untuk tempoh 22 bulan sengaja untuk merosakkan imej saya. Ya, kerana kaedah untuk merosakkan sesebuah organisasi itu ialah mencemar dan mengaibkan pemimpin utamanya. Ini dilakukan ketika center of gravity-nya sama Pak Lah. Ya, di mana ketika itu the fourth floor, ya, dijadikan sasaran. Ya. Selepas itu apabila Datuk Seri Najib mengambil alih, the center of gravity-nya berbalik kepada Datuk Najib. Dan Datuk Najib dikotorkan dengan bukan saja soal luar NDP tetapi perkara-perkara yang lain. Ya. Jadi apabila saya mengambil alih dalam serba kepayahan itu, center of gravity itu komandannya beralih kepada saya. Ya. Dan mereka berjaya kerana memecahkan UMNO dari dalam. Ya. Pada waktu yang sama mereka menggunakan isu agama dan orang Melayu seolah-olah kita telah menghakiskan isu-isu itu kerana kita tahu bahawa parti yang berlandaskan pada Islam tujuannya mahu mengambil alih peranan UMNO, dan parti yang ditubuhkan kerana pemimpinnya terpecat daripada UMNO juga mahu merosakkan UMNO. Lepas Datuk Seri diserang teruk di kalangan atas bawah depan belakang, sebenarnya dalam keadaan parti hari ini sebagai Presiden, apa yang ada dalam lubuk hati sanubari Datuk Seri sebagai Presiden yang mungkin ahli parti dia kaum perlu tahu? Saya telah melontarkan banyak kali tentang Hala 7. Dan yang terbaru saya menukar kepada haluan baharu UMNO.
Di situ saya gariskan tidak kurang daripada 21 langkah ya, untuk diterjemahkan pelaksanaannya. Saya telah memulakan bahawa saya sendiri harus turun ke seluruh 191 bahagian. Saya sendiri. Dan walaupun ada cadangan supaya saya kombinasikan 2-3 bahagian dalam satu, saya tak mahu begitu. Saya harus ada personal touch kepada bahagian-bahagian. Saya pernah lakukan ini pada tahun 1996 apabila saya jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Saya turun ke tiap-tiap bahagian, saya berjumpa dengan tiap-tiap kepimpinan bahagian dan kepimpinan pemuda cawangan ketika itu. Saya mulakan semalam di Putrajaya. Ya. Seluruh 68 kepimpinan cawangan-cawangan, pemimpin cawangan, pemimpin wanita, pemuda dan puteri cawangan, di samping kepimpinan bahagian. Ya, saya bertemu. Dan saya fikir walaupun ini satu pendekatan apa yang dipanggil face-to-face communication, ya, komunikasi cara langsung. Tetapi saya tidak fikir sistem konvensional ini ya mempunyai nilai yang sedikit berbanding dengan non-verbal communication, ya, komunikasi ya, media cetak atau media elektronik. Yang penting saya dapat bertemu dengan tiap-tiap pemimpin di akar umbi supaya apa yang saya sampaikan itu dapat mereka dengar sendiri. Selama ini mungkin mereka dengar daripada orang lain atau membaca sosial media, tetapi kalau bertemu sendiri dan saya jelaskan, maka tentunya lebih baik daripada hanya membaca atau melihat daripada laporan-laporan media. Tekan ni adakah yang mungkin berjumpa Datuk Seri minta maaf sebab dia orang ada salah tanggapan kepada Presiden? Banyak. Terlalu ramai. Ya, terlalu ramai. Terutama rakan-rakan ya, rakan-rakan dulu kan dalam parti 9 bulan yang lalu mereka adalah seru politik utama kami. Jadi apabila kami berkawan sekarang ni, ramai apabila kita buat jelajah 1.0 dan 2.0 ketika PRN 6 negeri itu, ramai yang jumpa saya minta maaf. Tak kenal maka tak cinta. Jadi bila dah kenal, mereka minta maaf pada saya dan saya adalah seorang pemaaf. Ya, termasuk kepada para pengkhianat asalkan mereka tidak mengkhianati semula parti. Ramai yang orang yang di luar lah, dia lihat UMNO ni macam ada puak-puak. Mereka merasakan begitu, ada puak Presiden, ada puak penyokong Datuk Seri Najib dan ada yang kecuali. Sebenarnya wujud kepada itu. Adakah ini masalah baru di dalam UMNO dan dalam parti politik lain? Kita tahu dalam mana-mana parti wujud perkara itu. Ya? LDP di Jepun, puak-puak itu didaftarkan secara resmi. Kita tak daftar. Tapi kita tahu siapa orang tu. Tapi yang penting bukan melayani puak-puak, tetapi kita mesti mempunyai penyatuan fikrah, penyatuan pemikiran, iaitu kita adalah ahli dan orang UMNO. Ya, perbezaan pendapat biar kita layani secara tertutup. Ya, tetapi masalahnya dunia makin terbuka. Ya, perbezaan pendapat selalunya dilontarkan melalui sosial media, ya, yang mempunyai saluran yang pelbagai. Ya, dulu orang menggunakan surat layang. Ya, zaman tidak ada sosial media. Dulu mereka menggunakan buku-buku layang, ya, yang penulisnya tidak diketahui. Dulu mereka membuat surat terbuka, ya. Tapi sekarang ini dunia telah berbeza dan kita tidak boleh sekat pendapat yang berbeza di luar, tetapi kita harus bertindak cepat, ya, untuk menjawab soalan-soalan atau isu-isu itu. Dan kalau kita lakukan tindakan melepasi 3 hari, persepsi itu telah melekat di minda mereka. Ini yang kita gagal sebenarnya pada satu ketika. Adakah risau PRU dengan PRN itu menggambarkan ada orang dalam UMNO sendiri marah pada parti? Dia marah sebab dia gagal untuk memecahkan parti. Ya. Apatah lagi kita tahu bahawa dalam PRU ke-15 tu ramai yang tak dapat jadi calon kerana saya tidak mengambil tindakan sebelum itu. Ya. Mereka itu pengkhianat, ya, kepada parti sendiri selepas pemilihan dulu, ya, pemilihan 4 tahun yang lalu, ya. Dan kini mereka berada di parti lain dan mereka menggunakan
anasir tempatan untuk memecahkan parti. Ya, saya terima hakikatnya kita gagal, ya, dan kita hanya mempunyai 26 ahli-ahli parlimen. Ya, tetapi kita harus lihat bahawa mereka juga gagal. Ya, kerana mereka kononnya mahu menguasai 6 negeri. Jelas, mereka hanya dapat sustain 3 negeri saja. Dan UMNO dulu tidak ada wakil dalam kerajaan negeri pun untuk ke 6 negeri. Tapi kita sekarang ni ada wakil di sekurang-kurangnya 3 negeri. Ya, saya membumi dalam perkara ini, dan saya mengajak kawan-kawan turun ke bawah. Ya, jangan hanya menggunakan berdekatan dari jauh. Ya, tetapi beli jiwa semula dan dekati minda mereka. Ya, kerana UMNO ini diasaskan oleh pejuang-pejuang yang terdahulu. Jadi kita yang diberikan amanah harus memberikan kesinambungan perjuangan ini. Kita harus menukar, ya, politik sekarang ini bukan politik pembangunan, politik perkhidmatan saja, ya, tetapi politik isu. Kita kena jawab isu-isu dengan cepat. Ya. Itu sebabnya kalau sebuah negeri itu sedang mengalami banjir sekarang, kenapa dia sibuk untuk berkebun tempat lain? Ya, atasilah banjir di kawasan sendiri. Sekarang ni lebih 450 keluarga yang terlibat, ya, dan lebih 1450 orang-orang yang perlukan bantuan daripada kerajaan negeri itu. Ya, jadi dalam perkara yang begini, saya fikir bila bantuan tidak dapat, ya, di negeri-negeri yang mengalami banjir, jadi mangsa banjir begitu, mereka minta pada UMNO. Balasan daripada orang UMNO, pilihlah wakil rakyat yang mereka pilih untuk bantu mereka. Sebab kita melakukan pendekatan politik pembangunan, politik perkhidmatan. Pihak seteru politik kita, politik isu, politik fitnah, politik tohmah dan sebagainya. Bila berlaku banjir, bila berlaku ribut, bila berlaku permasalahan, orang-orang yang mereka pilih sebagai wakil rakyat itu, ya, tidak dapat memberi perkhidmatan itu, mereka datang pada kita, dan jawapan kita ialah sila minta pada wakil yang mereka pilih. Sebelum ni adalah cakap-cakap politik di kedai kopi oleh kumpulan yang menggelarkan Datuk Seri dengan macam-macam gelaran. Dikatakan Datuk Seri membawa UMNO mengikut selera sendiri. Sebagai orang nombor satu, apa Datuk Seri nak komen? Keputusan yang saya buat tidak pernah saya mengenepikan sama ada biro politik atau majlis tinggi. Ya. Hatta kita nak masuk bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan. Ya. Mengambil waktu yang panjang. Ya. Dan tempoh notis untuk mesyuarat itu cuma kurang daripada 12 jam. Dan saya mendapat pandangan daripada 56 ahli-ahli majlis tertinggi ketika itu. 54 daripada mereka itu bersetuju untuk kita bersama-sama dengan kerajaan perpaduan. Cuma 2 orang tidak setuju. Itu bukan keputusan saya, keputusan majlis tinggi. Ya, kerana bukan sekadar kita mematuhi titah tuanku untuk mewujudkan kerajaan perpaduan, tetapi untuk masa depan UMNO. Bayangkanlah kalau kita bersama dengan pihak yang tidak mewujudkan kerajaan perpaduan. Saya tidak fikir ada daya tahan di kalangan kepimpinan dan ahli UMNO untuk jadi pembangkang. Kita ada pengalaman 22 bulan. Ramai yang bersemangat, tetapi kita tahu bahawa budaya pembangkang ini bukan budaya UMNO. Itu sebab saya mencari jalan untuk bersama-sama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, dan lepas tu kita memberikan kepercayaan kepada salah seorang naib presiden untuk jadi Perdana Menteri. Ya. Tetapi beliau mengambil keputusan untuk melewat-lewatkan pembubaran parlimen. Sepatutnya pembubarannya yang paling adil selepas kita mencapai lebih daripada 3/4 pilihan raya negeri Melaka. Ya. Ataupun paling lewat selepas pilihan raya negeri Johor bila kita mendapat 2/3, tetapi delay hampir 1 tahun. Jadi ketika itu musuh politik kita menyerang daripada luar, menggunakan orang dalaman, membiayai pengkhianat, ya, dan akhirnya kita lemah. Jadi kepimpinan UMNO disalahkan, walaupun keputusan kita adalah keputusan yang dibuat secara bersama oleh Biro Politik dan Majlis Tinggi. Jadi saya ingin jelaskan, dan ruangan ini paling penting untuk saya jelaskan, saya tidak pernah sekalipun membuat keputusan
politik cara bersendirian, tetapi saya buat kolektif decision making ataupun keputusan secara jamaah. Ya. Dan Datuk Seri buat pernyataan dalam media sosial apa semua. Jadi malam mendakwa dia orang kata mungkin dia akan dipecat. Jadi macam mana? Ada pemecatan berlaku. Walaupun dia kata dalam majlis tinggi yang sudah ada pemecatan berlaku, tak bincang pun soal dia. Langsung tak bincang. Ya. Kalau dia berani, dia datanglah majlis tinggi, jelaskan pada majlis tinggi. Kenapa berkokok di luar? Kenapa tidak berkokok di dalam? Saya pernah bagi peluang dia sebagai ketua penerangan. Ya. Dan hakikatnya dia menang sebagai ahli majlis tinggi, ya. Itu adalah atas endorsement daripada perwakilan, betul tak? Bukan kerana lantikan. Jadi gunakanlah platform itu bukan untuk mempertahankan diri. Lakukan penyerahan saja, lakukan penyerahan. Kenapa dia cakap begitu dulu? Kalau nak berbeza pendapat, di dalamlah. Ya. Dan saya menyantuni perbezaan pendapat. Bagi saya, pendekatan cara saksiah Islami, ya, politik cara Islam, ya, di mana ada adab untuk menangani perbezaan pendapat. Dalam tasawuf siasi disebut, ya, bahawa ada adab al-ihtilaf, ada adab, ada tata cara, ada tata susila untuk menangani perbezaan pendapat, bukan balik batu sembunyi tangan. Jadi berbalik pada soal sokongan kepada pengampunan Datuk Seri Najib, ada time frame yang, sebab penyokong nak tahu ada time frame ke atau macam mana perkembangannya sekarang macam mana? Kita telah membuat keputusan, ya. Dalam majlis tinggi kita buat keputusan dan dalam Perhimpunan Agung kita buat keputusan. Itu keputusan parti, ya. Di mana kuasa penentunya lah Yang di-Pertuan Agong, ya. Dan memorandum itu telah saya serahkan pada Yang di-Pertuan Agong. Kita tak boleh memaksa, tetapi kita berusaha dan kita letakkan kepercayaan sepenuhnya ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk mengambil keputusan. Kerana baginda adalah pengurusi lembaga pengampunan. Jadi kalau pengampunan berlaku, apa yang selepas tu bagaimana? Datuk Seri Najib yang saya temui sama ada di mahkamah atau ketika lawatan saya, beliau menyatakan bahawa beliau mahu membantu UMNO. Ya, dan beliau mengatakan I want my family back. Itu saja. Jadi apa yang kita khawatir? Itu nilai tambah untuk UMNO. Apa yang khawatir? Saya dengan Datuk Najib lebih lama lah daripada orang lain dalam UMNO ni. Saya selesai politik Datuk Najib daripada tahun 1987 lah. Tarikh yang tepat 1 hari bulan Oktober 1987 sehingga sekarang. Saya tak pernah lari pada Datuk Najib. Bagaimana untuk beri peluang pada kepimpinan baru dan untuk next pemilihan, adakah tak ada lagi pertandingan, akan ada laluan orang muda? Pemilihan UMNO yang lalu, you tahu berapa ramai pemimpin baru? 43% wajah baru tau dalam majlis tinggi. Ya. Dia dalam Esko Pemuda, ya, 70% muka baru. Puteri 93% muka baru. Wanita tak boleh nak buat apa, 50% muka baru. Ya, sebab dia tak ada had umur kan, ya. Ya, so di mana yang kita tidak terbuka dalam perkara ini? Saya tidak menyekat pun. Adakah di kalangan nak naik presiden umpamanya saya sekat? Tidak. Ya. Contohnya Datuk Johari Ghani dan Datuk Seri Wan Rosudi adalah buku-buku baru sebagai pemimpin pelapis bila mereka menang dalam jawatan naik presiden. Di kalangan majlis tinggi saya dah sebut tadi, peratusannya cukup besar. Ya. Malah yang dilantik pun lebih daripada 80% semua muka baru. Pemimpin muda. Saya tak takut sebab saya pernah jadi ketua muda. Inilah ketika yang paling sesuai untuk kita ambil darah baru, muka baru, ya, untuk memberikan kesinambungan kepada kepimpinan UMNO. Jangan takut. Mereka ada potensi dan kalau tiba masanya mereka boleh memimpin, kita serah. Jangan khawatir. Sebab jangan pernah menongkat langit lah. Selama 22 tahun nak jadi presiden UMNO, pengurusi Barisan Nasional, zaman telah berlalu. Bagilah pada orang lain. Ya. Saya tidak berhasrat untuk berada dalam kepimpinan UMNO ni selama 22 tahun macam seseorang itulah. UMNO melalui ranjau onak duri liku sebagai presiden. Macam mana UMNO ni dikenal dalam doa Datuk Seri? UMNO dikenal
dalam doa? Doa. Oh, saya tidak hanya berdoa. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Usaha dahulu baru doa. Kalau harap berdoa saja, insya-Allah tak makbul. Kadang Allah Taala minta kita berusaha dulu. Ya. Saya mungkin tidak segarang sebagaimana yang digambarkan ketika saya jadi Menteri Dalam Negeri untuk pertama kali itu. Ketika itu target saya ialah penjenayah. Ya. Di dalam politik saya tidak boleh menggunakan pendekatan yang sama. Ya. Bila saya tidak garang, dianggap saya lemah. Tidak apa. Itu tanggapan. Ya. Dan itu persepsi. Tetapi apa yang saya lakukan sekarang ialah engagement. Ya. Santuni. Ya. Terutama mereka yang berbeza pendapat. Ya. Terutama mereka yang tidak rapat dengan saya. Ya. Supaya mereka tahu bahawa saya adalah wakil mereka yang terpilih dari perwakilan yang telah memilih kepimpinan. Ingat bahawa saya pernah ditentang oleh dua orang lain dan saya menang. Ya, saya menang dengan very convincing. Ya, combine antara Tengku Rozali dengan KJ tak sama dengan undi saya. Ya. Kemudian bila Peribadanan Agung membuat resolusi untuk jawatan presiden dan timbalan presiden tidak ditandingi, saya kata itu kehendak perwakilan. Kalau saya nak memikirkan diri saya seorang, tentu hanya jawatan presiden tidak ditandingi, lepas tu saya lepaskanlah timbalan presiden ditandingi. Ramai yang minat tu, terutama di kalangan kepimpinan naib presiden atau ahli majlis tinggi yang dapat undi tertinggi, mereka pun minat jawatan itu. Tapi saya mahu jaga institusi presiden dan timbalan presiden supaya terdapat kestabilan di dalam UMNO itu sendiri. Untuk yang perdana, adakah ruang untuk kalau mereka mau kembali, adakah ruang untuk mereka boleh kembali macam mana? Mak bapak saya tak pernah mewariskan UMNO itu pada saya. Tak pernah. Ya. UMNO ini kepunyaan semua orang Melayu. Kita mengambil dasar yang sangat terbuka. Ya. Asalkan mereka melakukan taubat nasuhah politik, masuklah balik. Jangan masuk balik kerana mahu merealisasikan soal pengkhianatan yang berkesinambungan. Ya. Ketepikanlah itu semua. Ya. Jadi dalam perkara ini, ya, orang boleh tengok keikhlasan lah. Ya. Bagaimana bila seseorang itu mahu bertanding di kawasan lamanya tak diterima, pergi ke bahagian lain tak diterima, ditampin, ya, pergi ke Kuala Pilah tak diterima, mau pergi ke PD tak diterima, akhirnya pergi Sungai Buloh, kalah juga. Lepas isi borang pencalonan, terus tentang presiden, tak menang pun. Ini kerana kononnya dia KS kan, keluar sekejap. Saya rasa lama kot. Bukan sekejap. Kerjasama UMNO dan Kerajaan Perpaduan, ada yang mengatakan kerjasama itu berjalan di peringkat atasan, jadi akar undi itu tak, masih ada protes lagi di bawah di akar undi. Dulu kita ada permufakatan penyatuan rumah, ingat tak? Kita ada kebenarnya mufakat nasional. Berapa lama kita buat proses itu? Dekat 2 tahun tau. Berapa ramai orang UMNO yang tak setuju dengan PAS? Ya. Siapa yang kencing UMNO? PAS. Bila dah bentuk cantik-cantik, tengok. PAS ni kahwin mutuah politik tau. Kahwin kontrak. Ya. Dia kahwin banyak kali dah. Ya. Dia rasa lain macam je. Ya. Ikut kendak dia. Ya. Cuba kita dengan PAS terus dulu. Saya tak fikir terjadi keadaan yang begitu. Begitu juga dalam tempoh ni 9 bulan, baru 9 bulan. Ya. Kita bersama-sama dengan mereka. Ya. Bagilah masa. Ya. Kalau kita bercinta dulu, baru kita kahwin, dia lain tau, ada keserasian. Ini tiba-tiba kahwin, ya. Jadi bercinta selepas kahwin lah. Ini sekarang ni kerajaan perpaduan kita ni bercinta selepas kahwin. Kahwin pula 9 bulan, ya. Takkan cukup genap 9 bulan lahir anak kan, ya. Jadi ambil masa, ya. Dan kita rasa ini pun dah cukup baik, ya. Di peringkat bahagian-bahagian, di peringkat cawangan-cawangan, saya lihat
telah mula ada keserasian sekarang ni. Selaku Menteri KKW Datuk Seri, setakat ni lah, sepanjang setakat Datuk Seri di sini ni, adakah Datuk Seri berpuas hati dengan prestasi agensi di bawah KKDW? Saya tidak pernah berpuas hati selagi KPI dan juga pencapaian KPI itu tidak melebihi 100%. Ini saya lakukan di semua kementerian yang telah saya pernah ketuai. Saya tidak menggunakan pendekatan konvensional. Biarpun kita tahu bahawa kementerian ini adalah kementerian luar bandar dahulunya. Tetapi saya lebih ke arah melakukan pendekatan untuk perubahan-perubahan secara drastik di kementerian. Biarpun perlu diumum atau tidak diumumkan, namun pelaksanaan tetap dilakukan. Kerana prinsip-prinsip yang terdapat di dalam dasar KKDW telah ditambah baik setiap kali menteri berubah. Namun pendekatan saya mengekalkan prinsip yang lama dan menambah elemen terbaru. Ini penting kerana kita adalah sebuah kementerian yang menyantuni kira-kira 8.1 juta rakyat di luar bandar. Dan ia meliputi hampir 25% daripada seluruh penduduk. Namun agenda kita adalah agenda untuk melakukan transformasi dengan bukan hanya membawa infrastruktur ke dalam kawasan perdesaan, tetapi kita mesti melakukan tindakan mengurbanisasikan minda rakyat di luar bandar agar tidak terdapat jurang yang terlalu besar antara masyarakat yang tinggal di pinggir bandar dan di dalam bandar berbanding dengan masyarakat perdesaan. Itu yang saya lakukan. Jurang antara bandar dan luar bandar tu di kementerian ni. So dari segi aspek keusahawanan desa, so bagaimana Datuk Seri melihat fokus Datuk Seri sebagai menteri dalam masa waktu terdekat untuk isu keusahawanan desa? Sebagai sebuah kementerian, kita tidak harus bertindak cara silo atau cara bersendirian. Kita bekerjasama dengan banyak kementerian. Dari segi keusahawanan, kita bekerjasama dengan Kementerian Kesawanan dan Koperasi. Kemudian untuk usahawan yang mengeluarkan produk-produk dan perkhidmatan halal, kita bekerjasama dengan MITI. Untuk latihan TVET, ya, kita bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia. Ya. Untuk melatih generasi baru, kita bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi. Ya. Saya mengambil pendekatan begitu, ya, sebab kita tidak harus terlalu memikirkan bahawa ini adalah kawasan pertanggungjawaban saya umpamanya dan orang lain tak boleh masuk. Saya tidak mengambil pendekatan begitu. Itulah sebabnya saya diamanahkan untuk menjadi pengurusi jawatan kuasa kabinet yang merentasi sepadan pelbagai kementerian, dan saya juga diminta untuk mengetuai beberapa high level committee, ya, dan juga pasukan khas, tugas khas, ya. Dan ini saya lakukan bagi mendekatkan kumpulan sasaran yang mempunyai kaitan dengan pelbagai kementerian, dan saya mahu perubahan-perubahan ini dilakukan secara drastik, ya, tanpa rocking the boat, ya, tanpa menggelojakkan perasaan bercampur gaul yang pelbagai kesan negatif. Barang belia dan sebagainya. So sebagai menteri Datuk Seri, bagaimanakah Datuk Seri melihat peranan KKW untuk mengangkat TVET ni bagi memastikan belia dapat terjaminlah masa depan? Saya pengurusi Majlis TVET Negara. Di sana terdapat 1,334 institusi TVET yang
melintasi 12 kementerian yang berbeza, ya. Dan Sekretariat TVET diletakkan secara langsung di Pejabat Timbalan Perdana Menteri. Jadi ini adalah untuk memudahkan penyelarasan dan juga kursus-kursus yang ditawarkan kepada kumpulan sasaran, ya. 2 hari sudah, umpamanya saya telah menawarkan 50,000 tempat untuk anak-anak generasi ketiga, keempat dan kelima Felda. Kerana di sana terdapat potensi yang terlalu besar, di mana anak-anak peneroka harus dijadikan sebagai aset untuk memenuhi guna tenaga pasaran di bidang lain, bukan hanya di bidang pertanian saja. Mereka harus menerobos keluar daripada kepompong penerokaan kawasan-kawasan pembangunan tanah wilayah, tetapi mereka telah terbukti jika diberi peluang untuk mengambil kursus-kursus kejuruteraan umpamanya dan kursus-kursus AI, artificial intelligence, even dalam kursus juruterbangan, ya, kita telah lakukan, dan apa yang saya lakukan TVET ini bukan saya hanya melihat TVET yang berada di bawah KKDW, khususnya MARA, ya, dan beberapa lembaga kemajuan wilayah, ya, tetapi saya melihat kepada kehendak pasaran baru di dalam kursus TVET ni. Umpamanya, biarpun kursus menjahit, kursus gunting rambut itu masih penting, tetapi kita harus melangkau lebih jauh daripada itu. Umpamanya dengan kerjasama Mahat Tahfiz, ya, terdapat 17 Mahat Tahfiz. Mereka yang hafal 30 juzuk Al-Quran ini saya TVET-kan, dan mereka mengambil diploma, ijazah, sarjana. Saya akan tingkatkan untuk Doktor Falsafah, ya, di dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang kemahiran yang pelbagai mengikut kehendak pasaran. Umpamanya dengan kerjasama UNI-KL, ya, Universiti Kuala Lumpur, ya, melalui MIAT, iaitu Malaysian Institute of Aviation, ya, terdapat 3 lepasan daripada Mahat Tahfiz yang telah menjadi jurutera sekarang, ya. Dan dengan kerjasama MIAT juga 94 pelajar daripada TVET ini bekerja di syarikat penerbangan Boeing dan juga apa namanya Airbus, ya, di kira-kira 17 negara, ya. Dapat pelajar lepasan SPM memang lebih cenderung untuk berbeza dengan heli pekerjaan baru. Jadi untuk TVET ni nampaknya macam kurang, apa nama, mereka ni nampak macam terkicir. Kita tidak menggunakan kelulusan SPM sebagai asas kemasukan ke TVET. Cukup sekadar melepasi tingkatan 3. Yang kami lakukan pendekatan ialah pada mulai daripada pengambilan tahun ini hingga tahun depan, kita mensasarkan tidak kurang daripada 250,000 orang, ya, peserta, ya, daripada pelbagai bidang, dan kita wujudkan pusat pengambilan TVET, ya, menyerupai unit pusat universiti, ya, supaya mereka memohon melalui satu pengkalan data, dan kita akan penuhi mengikut minat kursus yang mereka sertai. Dan di sana kita ada 4 tahap, ya. Sama ada mereka ambil SKM, ya, Sijil Kemahiran Malaysia, daripada tahap 1 sampai tahap 5. Apabila seseorang itu berada di tahap ketiga, ianya sama dengan sijil. Apabila peserta itu mencapai tahap kelima, sama dengan diploma. Selepas itu kita wujudkan peluang untuk mereka mengambil ijazah sarjana muda. Sekarang ini terdapat 2 universiti TVET di bawah KKDW, khususnya MARA, iaitu Universiti Kuala Lumpur dan satu lagi Universiti Politek Malaysia, ya, dulu Kolej Universiti Politek MARA, ya. Jadi ini bukan soal peluang kedua sebenarnya, ya. Artinya kita mesti memberi option pada pelajar ini. Mereka cemerlang di dalam bidang kemahiran dan cemerlang di dalam bidang akademik yang tidak pun terikat kepada harus ada SPM, harus ada
STPM dan sebagainya. Dan ini adalah pendekatan baru yang kita lakukan, dan saya menyangkakan untuk tempoh 3 tahun mendatang ini, ya, tidak seharusnya ada keciciran, ya, bagi mereka yang tidak menyambung ke tingkatan 4 atau tingkatan 5, ataupun yang melepasi tingkatan 5 tetapi tidak dapat masuk ke college mengikut aliran akademik, tetapi kita salurkan mereka melalui TVET ini, dan peluangnya lebih cemerlang jika minat mereka dalam bidang TVET ini. Seperti saya ada mention tentang Mak Tafiz yang terbabit dengan TVET. Secara keseluruhan, Datuk Seri melihat macam mana penerimaan Mak Tafiz luar negara untuk usaha yang dilakukan oleh KKDW ni untuk TVET? Kita bekerjasama dengan Yayasan Pintar. Yayasan Pintar ialah yayasan yang menaungi Mak Tafiz di seluruh negara. Namun kekangan yang ada, cuma terdapat kira-kira 1,300 Mak Tafiz yang berdaftar. Ya. Selebihnya mereka tidak berdaftar. Tidak berdaftar kerana tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pihak bomba umpamanya, atau pihak berkuasa tempatan, ataupun piawaian yang ditentukan oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Ya. Jadi kami melakukan pendekatan melalui Yayasan Pintar untuk supaya mereka memenuhi kriteria itu. Ini cara kebetulan. Sebenarnya saya diminta oleh Perdana Menteri untuk melakukan penyelarasan, membantu Mak Tafiz ini dalam melaksanakan dasar Mak Tafiz Negara 2.0 kita lakukan ni. Sebenarnya tugas ini bukan tugas baru. Ketika saya menjadi timbalan Perdana Menteri untuk pertama kali itu pun, selepas kebakaran Mak Tafiz di Datuk Keramat itu, yang saya telah diberikan tanggungjawab. Jadi bukan sesuatu yang ganjil untuk saya meneruskan tugas ini, dan kami mempunyai jalinan hubungan yang rapat dengan JAKIM, ya, juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk merealisasikan program Mak Tafiz ini dalam konteks bagi menukar minda bahawa hati kita adalah hati di Mekah, pemikiran kita ialah pemikiran New York, ya, di mana ini bukan soal air dan minyak, tetapi kita boleh melakukan asimilasi dari segi fikrah ataupun pemikiran supaya terdapat perseimbangan di antara kehendak duniawi dan ukhrawi bagi membentuk generasi baru di negara kita ni.